Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kerana diberi kesempatan untuk kita bersama pada kesempatan ini. Pada hari ini insya-Allah saya akan jelaskan bagaimana cara kita melakukan solat Aidul Fitri atau solat hari raya. Namun sebelum kita tunjukkan cara kita melakukan solat hari raya, ada beberapa perkara terlebih dahulu yang perlu difahamkan. Nah, yang pertama sekali dari segi hukum melakukan solat hari raya atau solat Aidul Fitri atau solat Aidul Adha sama saja. Itu hukumnya adalah sunnah muakkadah ataupun sunat yang sangat-sangat diberatkan, sangat-sangat dianjurkan agar setiap kaum muslimin, muslimat, laki-laki, perempuan, tua, muda melakukannya dan tidak meninggalkannya. Jadi ini adalah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak disyariatkan solat hari raya, iaitu selepas hijrah, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan solat Aid ataupun solat hari raya. Baik Aidul Fitri, baik Aidul Adha, beliau melakukannya pada setiap hari raya dan tidak meninggalkannya sampailah beliau wafat. Itulah sebabnya para ulama kita menjelaskan hukum melakukan solat hari raya ini adalah sunnah muakkadah, itu sunat yang diberatkan. Jadi diharapkan kepada muslimin, muslimat, baik laki-laki, baik perempuan agar kita tidak meninggalkannya. Nah, memandangkan kita sekarang ini dalam keadaan terhalang daripada melakukan solat hari raya di masjid, di lapangan, yang mana selalunya bila mana kita lakukan di masjid dan juga di lapangan atau di bawah kolong, kita setakat ikut saja. Namun kali ini suasana dan keadaan seperti ini, maka kita terpaksa melakukan di rumah kita sendiri. Kalau di masjid, di lapangan, ada imam untuk menuntun kita. Tapi bila mana di rumah, kitalah imamnya. Dan kemudian solat hari raya atau solat Aid, baik Aidul Fitri, Aidul Adha, seperti mana yang dikatakan tadi, sama saja. Ia merupakan solat sunat 2 rakaat. Pada dasarnya, solat hari raya 2 rakaat ini sama macam solat 2 rakaat yang lain. Itu poin yang pertama yang perlu kita fahamkan dan kita sematkan dalam minda kita bila mana kita melakukan solat hari raya. Iaitu solat hari raya pada dasarnya ia merupakan sama dengan solat 2 rakaat yang lain. Sama ada solat 2 rakaat wajib seperti solat subuh, dan begitu pun juga 2 rakaat solat sunat yang lain. Itu dasarnya. Cuma perbezaannya, solat hari raya ni dia ada tambahan takbir. Itu saja perbezaannya. Sekali lagi, saya ulang.
solat hari raya ini perbezaannya dia ada tambahan takbir. Itu saja perbezaannya daripada solat-solat 2 rakaat yang lain. Yang mana pada rakaat pertama, selepas kita bertakbiratul ihram, kita tambah lagi 6 atau 7 kali takbir lagi. Saya katakan 6 atau 7 sebab di sana ada sedikit perbezaan pandangan di kalangan ulama. Itu kita tak nak terlalu masuk dalam urusan itu. Kemudian pada rakaat kedua, selepas kita bangkit rakaat kedua, selalu ini kita akan takbir Allahu Akbar. Selepas takbir tersebut yang dinamakan sebagai takbir intiqal, kemudian kita tambah lagi 4 atau 5 kali takbir lagi. Itu saja. Dan jangan terlalu worry sangat, jangan terlalu khawatir sangat, dan jangan terlalu negatif sangat menganggap kita tak boleh, susah untuk kita lakukan solat hari raya. Tidak. Jadi saya ingin memberikan anda galakan, memberikan anda semangat. Ada apa yang perlu kita khawatirkan. Yang kedua, takbir tambahan tadi hukumnya adalah sunat saja. Maksudnya, kalau sekiranya kita terlebih, baik-baik nak takbir 7 kali, kita tertakbir 8 kali atau 9 kali, ataupun pada rakaat kedua baik nak takbir 5 kali, kita tertambah 6 kali, ataupun kita terkurang, tak ada hal, tak ada masalah. Ia tidak merosakkan solat kita sama sekali. Solat kita tetap sah. Sebab hukum takbir tambahan itu adalah sunnat saja. So para imam, mereka yang akan melakukan solat di hari raya, jangan terlalu takut, jangan terlalu khawatir sangat. Dan solat Aid atau solat hari raya ini boleh dilakukan secara berjemaah. Itu memang tak ada masalah. Itulah yang selalu ini selama ini kita lakukan. Dan solat hari raya juga boleh dilakukan berjemaah di rumah dengan ayah ke, abang ke, yang menjadi imam. Atau kalau tak ada laki-laki, wanita, ibu, kakak yang juga boleh menjadi imam. Dia boleh dilakukan berjemaah di masjid, di lapangan seperti mana yang dilakukan. Kita juga boleh melakukannya di rumah jika ada halangan, seperti keadaan kita sekarang ini. Kita tak boleh melakukan di masjid, di lapangan. Kita lakukan di rumah secara berjemaah. Ataupun bagi mereka yang hidup sendirian, tak ada siapa yang nak berjemaah dengannya, solat hari raya boleh dilakukan secara sendiri. Boleh dilakukan secara sendiri. Jadi itu antara perkara yang perlu kita fahamkan sebelum kita melaksanakan solat hari raya. Boleh jelas? Boleh faham ni? Nah, kemudian perkara-perkara sunnah atau sunat yang sebaiknya kita lakukan sebelum kita melakukan solat hari raya. Yang pertama, sebaiknya bila mana kita bangun pagi dan lepas kita lakukan solat subuh, kita mandi dulu. Dan dinamakan sebagai mandi sunat hari raya. Dan niatnya apa? Niatnya apa yang tujuan kita buat dalam hati kita. Jangan rigid sangat. Nak kena baca macam ni, nak kena baca macam tu, tak. Perlu pun kita cakap dalam hati, aku mandi ni adalah mandi sunnah. Hari raya kerana Allah.
Nah, kemudian disunatkan juga sebelum kita melakukan solat hari raya, kita makan dulu. Ya? Kita makan dulu atau minum sedikit sebagai tanda yang hari itu kita tidak lagi berpuasa. Jadi ingat, mandi, lepas kita mandi, kita apa tadi? Kita makan atau minum sedikit sebagai tanda kita tidak berpuasa ketika itu. Ya. Jadi kita fahami perkara ini insya-Allah, dan kemudian nanti akan ditunjukkan kepada kita cara-cara kita melakukan solat hari raya. Okey. Nah, dari segi nak tunjukkan kita cara solat hari raya ini, saya ada yang saya bacakan kuat sikit agar kita dapat mendengar dan kita boleh mempelajarinya. Dan sebenarnya solat hari raya ini, kalau kita jadi imam, yang perlu kita kuatkan, satu, takbir kita tu tadi. Rakaat pertama 7 atau 8 kali takbir kita kena kuatkan, dan sampai makmum kita dengar. Yang kedua, bacaan Al-Fatihah kita kena kuat. Bacaan surah kita kena kuat. Kemudian kalau sekiranya kita solat sendiri, maka yang perlu dikuatkan takbir, yang setakat telinga kita boleh dengar, takbir kita, bacaan Al-Fatihah dan bacaan surah kita. Itu kita kuat. Yang lain semua sama saja, rukuk, sujud, itu semua tak dibaca dengan kuat. Rukuk, sujud kita semua sama. Bacaannya semua sama, tak ada perbezaan. Okey. Nah, kemudian satu lagi perkara yang perlu kita fahamkan tentang solat hari raya ini bila mana kita nak lakukan. Pertama, yang selalu yang menjadi isu sangat adalah niat. Sekali lagi, niat merupakan rukun qalbi, dan niat kita mesti dalam hati. Jadi kalau masalah sangat dalam hati kita mengatakan saja saya melakukan solat sunat hari raya 2 rakaat kerana Allah. Boleh? Saja saya melakukan solat sunat hari raya 2 rakaat kerana Allah. Ya? Nah, kalau sekiranya kita imam, nak sebut jadi imam ke tidak, itu terserah. Nak sebut saja saya solat sunat hari raya sebagai imam kerana Allah pun tak ada masalah. Dia bukan isu besar. Yang penting tujuan kita melakukan solat itu untuk apa. Itu saja yang Allah nak tahu. Sama ada kita lakukan kerana kita nak gengsi ke, kita lakukan kita nak tunjuk-tunjuk ke. Yang Allah nak tahu yang kita lakukan itu adalah kerana Dia. Yang ujung sekali itu yang paling penting bagi Allah. Saja saya melakukan solat hari raya, atau saja saya melakukan solat sunat hari raya 2 rakaat kerana Allah. Yang kerana Allah itu yang paling penting, bukan kerana sesiapa. Okay? Bila bukan kita solat sendiri, sama saja saya solat sunat hari raya 2 rakaat kerana Allah. Dah. Makmum nak niat apa pula? Sama juga. Sama juga, saja saya solat sunat hari raya 2 rakaat kerana Allah. Perlu tak sebut makmum ke tidak? Terserahlah. Dan kalau awak happy nak sebut makmum juga, terserah. Namun, seperti mana yang dikatakan tadi, tujuan niat adalah mengikhlaskan apa yang kita lakukan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Nah, kemudian cara kita melakukan solat Aidul Adha ke Aidul Fitri ke, yang penting solat hari raya. Seperti mana yang dikatakan tadi,
Pertama sekali, ya, kita menghadap kiblat. Niat dalam hati, saja saya salat sunat hari raya 2 rakaat kerana Allah. Lepas tu takbir. Ingat, dalam pelajaran ni ada yang ingin saya kuatkan. Dalam tu saya akan jelaskan. Takbir. Allahu Akbar. Itu takbir yang pertama, itu takbiratul ihram. Kemudian kita baca kita punya doa iftitah. Dan iftitah ni kan ada banyak. Mana yang kita selalu baca, itu yang kita baca. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Doa kita tentu, ya? Dan dah habis baca doa kita tambah takbir kita. Allahu Akbar. Antara satu takbir ke satu takbir yang selanjutnya disunatkan kita bertasbih macam ni. Subhanallah. Ini tak payah kuat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Takbir kedua. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir ketiga. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Takbir keempat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Takbir kelima. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir keenam. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini takbir ketujuh. Dan kita baca selanjutnya macam biasa. Al-Fatihah surah, ya? Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bacaan surah kita boleh pilih. Bacaan surah kita boleh pilih. Kalau yang lama, dia akan pilih surah Qaf pada rakaat pertama, surah Al-Qamar pada rakaat kedua, atau yang orang kata amateur, dia akan pilih surah Al-A'la, Sabbih isma rabbikal a'la pada rakaat pertama. Yang rakaat kedua dibaca Al-Ghashiyah. Okey. Dan bagi kita yang baru-baru ni, saya galakkan kita baca surah yang biasa-biasa saja. Macam mana yang recommend oleh ulama. Rakaat pertama kita baca surah Al-Kafir. Rakaat kedua kita baca surah Al-Ikhlas. Okey je. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Allahu Akbar. Rukuk, bacaan rukuk semua macam biasa, macam solat-solat yang lain. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Sujud. Allahu Akbar. Bacaan sujud juga sama, macam solat-solat yang lain. Allahu Akbar.
akbar. Bacaan duduk antara dua sujud juga sama, Rabbighfirli warhamni, dan selanjutnya Allahu akbar, hada rabbiyal a'la, hada rabbiyal a'la, hada rabbiyal a'la. Masuk rakaat kedua, perhatikan. Allahu akbar. Tambah Allahu akbar. Takbir pertama, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Takbir kedua, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar. Takbir ketiga, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar. Takbir keempat, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar. Takbir kelima, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Rukuk macam biasa, bacaannya sama. Dan Sami'allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Sujud. Allahu akbar. Bacaannya sama macam sujud-sujud yang lain. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini wa'afini. Allahu akbar. Allahu akbar. Baca tahiyat akhir. Kemudian kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah. Begitu saja cara kita melakukan solat hari raya atau solat Aid. Anda rasa ada nampak susah sangat ke? Ada? Tak. Dan sebenarnya solat hari raya ini siapa pun boleh buat. Cuma saya katakan tadi, kita perlu sedikit ilmu. Dan contohnya macam tadi, hukumnya. Dan yang kedua tentang hukum takbir tambahan. Seperti yang dikatakan tadi, sunat saja. Kalau terlebih pun tak ada masalah. Kalau terkurang pun tak ada masalah. Orang dulu-dulu dia kira Allahu Akbar, dia tunjuk gini, satu. Allahu Akbar, dia tunjuk dua. Allahu Akbar, dia tunjuk tiga. Dia nak kira sangat tu. Allahu Akbar, dan dia tunjuk empat. Allahu Akbar, dan lima. Macam tu. Dia tak ada masalah. Yang penting kita ikut saja mana yang telah diterangkan. InsyaAllah pada hari raya ini, dan solat-solat hari raya yang biasanya dilakukan hanya pada satu tempat, hari raya ini Masya Allah, solat hari raya akan dilakukan pada setiap rumah-rumah kaum muslimin. Dan namun sebelum tu dan sebelum kita akhiri, ada satu lagi perkara yang penting sangat sebelum kita tunaikan solat hari raya. Adalah kita pastikan zakat fitrah kita sudah pun kita bayar atau keluarkan. Dan waktu solat hari raya ini boleh dilakukan bermula daripada matahari sudah naik, kira-kira jam 7.45, pukul 8, dan ia boleh berlangsung sampai lebih kurang setengah jam sebelum waktu zuhur. Mana-mana daripada waktu itu kita boleh melakukan solat hari raya kita.
kita terlambat pukul 9 ke, kita terlambat lakukan pukul 10 ke, alright. Kita terlambat lakukan pukul 11, alright. Dan pukul 11.30 ke, alright, kita boleh lakukan. Ingat seperti mana yang dikatakan tadi, sebelum kita melakukan solat hari raya kita, pastikan zakat fitrah kita telah tertunai. Sebab kalau sampai kita dah solat hari raya, zakat fitrah kita tak tertunai, kita tunaikan selepas kita solat hari raya, dan itu dikira sedekah biasa. Dan dikatakan kalau zakat fitrah kita tak diterima, segala amalan yang kita lakukan sepanjang Ramadan juga akan tersangkut. Itu yang kita tak nak, kan? Jadi pastikan, ingat lagi, pastikan zakat fitrah kita telah kita tunaikan. Kalau belum, pergi tunai dulu, tak apa. Solat hari raya kita lambatkan, pukul 9 ke, pukul 10 ke, dan sekarang zakat fitrah boleh ditunaikan melalui bank transfer, internet dan sebagainya. Dan kita buat seperti itu, dah habis, dah kita laksanakan, ataupun kita dah buat lebih awal lagi zakat fitrah kita, okey. Dan jadi kita boleh lakukan solat hari raya kita seperti mana yang ditunjukkan. Dan jadi sampai di sini saja, insyaAllah. Mudah-mudahan panduan ini memberikan manfaat, dan saya harapkan semua dapat melaksanakannya, baik laki-laki, baik perempuan, anak-anak kita semua kita boleh bawa solat bersama-sama. Sebab solat hari raya ni rahmat dia sangat besar. Dan yang kita lakukan segala amal ibadah kita sepanjang bulan Ramadan, Allah nak berikan rahmat itu tadi pada solat hari raya yang kita lakukan. Itu sebabnya jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan. Okey, sampai di sini saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.